Bismillahirrahmanirrahim. Sawul. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa bin naumi fil masjid. Masalah tidur di masjid. Apa hukum, boleh ke tidak? Bab datang ini menyatakan hadis tidur di dalam masjid. Ketahuilah kiranya saudaraku bermula tidur dalam masjid itu harus ia di sisi mazhab kita Syafi'i, tak ada masalah. Dan telah menas akan dia oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Dalil yang menunjukkan atas harus ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan katanya an Ibnu Umar qal kunna adalah kami nanam kunna nanamu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa nahnu syabab. Hasan sahih. Dari diriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Umar al-Sabani, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Katanya adalah kami tidur pada zamannya, pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur di mana? Di dalam masjid padahal kami muda, yakni ada rumah bapa dan belum beristeri. Jadi banyak orang muda tidur masjid ya. Di Syria banyak dulu ya. Sekarang tak tahu, dulu dia orang cerita ulama masya-Allah. Macam gaya kalau malam Jumaat penuh budak muda semua duduk masjid buat qiyam. Serata semua masjid lah begitu. Semangat jadi budaya ibadah dia. Jadi malam Jumaat seronok. Jadi orang tak tidur kat rumah, dia kat masjid. Dia mendirikan ibadat, memakmurkan masjid. Ni kan nama masjid, orang macam orang kunut ni tak lagi. Badar tu. Tak apa binatang kepala dia dan gila tu. Tanya kau tak ada Tuhan ke? Tak kenal Tuhan. Doa-doanya mengarayu daripada hamba fakir kepada Tuhan yang maha kaya. Tu anda kata pelik tu dan tapi akhir zaman tu kan ketua sangat nak dekat kiamat dan Allah. Jadi maknanya sahih daripada Ibnu Umar menyatakan dia sendiri tidur di masjid pada zaman Rasulullah SAW. Semua jagalah jangan ditalwis kotorkan masjid, dia haramlah ya. Masalah 27, tidur dalam masjid apa hukum? Kata Abu Isa Tirmizi, dan sungguhnya telah mengharuskan oleh satu kaum daripada ahli ilm. Ahli ilmi mana ahli ijtihad pada tidur dalam masjid. Dan kata Ibnu Abbas pula, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ulama tafsir besar di kalangan sahabat yang dapat tahnik dan doa daripada baginda sallallahu alaihi wasallam apabila ditahnik ke mulut. Tiada boleh mengambil seorang akan masjid tempat tidur malam-malam, dia kata. Kata Ibnu Abbas, tidak dibenarkan, tidak boleh seorang ya, itu maknanya mengambil akan masjid tempat tidur mana sebagai tempat tidur malam, dan tidak boleh diambil tempat tidur tengah hari. Malam tak boleh, tengah hari tak boleh. Maka satu kaum daripada ahli ilmi berjalan mereka kepada perkataan Ibnu Abbas, mana masjid tak dibenarkan jadi tempat tidur siang atau malam ya. Dan bagi memuaskan hati lagi, boleh kita lihat masalah 586 dalam juzuk pertama bagi kitab ini. Raja'a situ ada bahas panjang. Jadi maksud dia ada ikhtilaf juga lah tentang keizinan ataupun larangan tadi. Habis. Dan babu ma jaa fil karahiyatil bai' wasyira' wa insyad wa insyad sya'r fil masjid. Ada hukum. Nibat terdatang ni pada menyatakan tegah jual dan beli dalam masjid dan mengucapkan syair dalam masjid.
Ketahui kira saudaraku, dalam bab ini dapat tahu beberapa hukum masalah mengucapkan syair dalam masjid dan berjual beli dalamnya dalam masjid. Maka sebelum diterangkan masalah-masalah lebih dahulu, kita dengar hadis dikeluarkan oleh Abu Isa sebagai sumber dia. Iaitulah an Abdullah ibn Amr ibn al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashud al-ash'ar fil masjid wa anil bai' wal ishtira' fihi wa an yatakhallaq nasu yaumal jumu'ati qabla as-salah. Hadis hasan, mana sah ihtijaj dengan dia. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah menegak ia siapa Rasulullah SAW daripada mengucap segala syur, mana syair-syair di dalam masjid, ya, bacakan sajak apa semua kan, itu dia tegah. Tengok perbahasan tegah ni, tegah haram ke tegah makruh ke, apa syarat tengok dibahas. Wa anil bai' wal ishtira' fihi, dan daripada berjual beli dia tegah, dan juga maknanya bahawa duduk berlingkungan orang pada hari Jumaat, ya, duduk berkumpul bertakung dengan hari Jumaat. Baik, kata Abu Isa, taraf hadis ni dalam bab ni ada riwayat daripada Buraidah, daripada Jabir dan Anas. Kata ini hadis Abdullah bin Amr ila hadis hasan, dibawa persai hasan. Di saya ada saya di zati, saya di ghairi, hasan di zati, hasan di ghairi, ya. Guna masalah syair dalam masjid Abu Kum, ya saudaraku, telah zahir hadis, secara zahir terang hadis di atas menunjukkan tegar bersyair dalam masjid, dan telah datang pula hadis yang menunjukkan harus bersyair dalam masjid. Sebab kita nak tahu bahawa ni bab ni bukan kerja dia, semua ulama, ya. Kadang-kadang Nabi bercakap begini, keadaan dia begini, dia cakap beza pula, keadaan pula lain. Itu semua kena diambil kira, dan kajian ni dibuat oleh pakar, ya, ulama mujtahid. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari juga, ya, dan dalam sahih pada bab syar, ya, bab syar fil masjid. Kemudian kata ulama tiada berlawanan. Hadis Nabi tak berlawanan, Quran hadis tak berlawan, semua sejalan. Cuma nak faham maksud ni. Allah, mana tidak ada yang i'tirad. Kerana maksud harus bersyair dalam masjid itu, jikalau ada syair itu pada memuji agama, bukan syair-syair mengarut kan, itu, dan mendirikan syarak. Sebab tu kita dalam bab ilmu ni ada dua penulisan, satu kalam nasar, satu kalam syair. Kalam kita baca biasa ni kalam nasar biasa. Ada lagi baru dia buat kalam syair. Dia buat bentuk syair. Banyak syair-syair, kitab-kitab, boleh semua ilmu syar'i ada kitab syair di sana. Ya. Kalau fiqh terkenal dengan Zubat, kan? Kalau tauhid terkenal dengan Jauharah. Begitulah seterusnya. Kalam syair. Dan maksud tegar bersyair dalam masjid itu apa maksud? Kalau ada syair itu daripada perkara batil, perkara tak betul, memuji nafsu dan sebagainya, puji betina, yang tiada layak dengan syair dalam masjid. Tapi kalau memuji Allah Ta'ala, memuji Rasulullah SAW, itu disuruh, ya, itu tak apa, itu menambahkan iman. Kemudian kata Abu Isa Tirmizi, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW pada bukan satu hadis akan rukhsah, mana diberikan kelonggaran pada mengucapkan syair dalam masjid. Kalau dia baca hadis satu je, tak jumpa hadis lain, mula tengkau. Padahal hadis lain ada. Jadi maknanya nak memahami maksud itu satu hal. Masalah 30, berjual beli dalam masjid, apa hukum pula? Boleh bawa dia punya beras, dia punya pulut, apa semua, dan belacan masjid, kacau je. Dia buka kedai roncit dalam masjid. Tak ada teruk zaman tu. Kadang-kadang dia menjaga benda kecil, kan, cincin dia jual masjid, jumpa kawan nak, dia hulur dalam masjid, minyak wangi dia nak, kan, ambil RM5 itu maksud, ya, bukan makna dia buat pasar raya dalam masjid tu. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, ditegakkan berakad, maksudnya ditegakkan berakad jual beli dan sewa menyewa dan semua dalam masjid.
dalam masjid sewa rumah dia, atau di bawah sewa, ambillah ni sewa rumah ya 500 atau 1000 dalam masjid, tunggulah kat luar tu kan, masjid tempat ibadat kacau kan. Macam-macam urusan pula dibuat dalam masjid. Kemudian kata Ibn al-Arabi minal Maliki, mazhab Malik, dia kata hanya saja dibangunkan masjid, nama tu bukan untuk jual beli. Kalau kata kita buat dalam masjid dia, boleh kita jual beli, siapa nak pergi derma tak ada orang nak pergi mana, kerana tempat zikrullah, nama pun masjid. Ambil kalimah sajadah yasjud, sujud, masjid mana mahalus sujud, tempat sujud, bukan tempat jual beli. Dan tempat barang yang ta'aluk dengan dia daripada pekerjaan akhirat, dan bukannya setengah daripada pasar dunia. Masjid bukan tempat pasar, maka jangan diambil akan dia oleh seorang kerana demikian itu untuk berniaga pada masjid. Jangan, tak cukup berniaga kalau pada dalam masjid pula, lagi teruk dalam semayang dia berniaga jadi dalam semayang nampak untung dia apa-apa, lagi kacau ni. Mana masjid bukan tempat itu, tempat untuk urusan yang besar, untuk kita ke sana. Maka jangan diambil akan dia oleh seorang kerana demikian itu nak berniaga ke apa dalam masjid, jangan. Dan kata Imam Nawawi dan Syarah Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dibangunkan masjid itu, yakni kerana zikrullah, kerana Allah, yakni kerana sembahyang, mengajar dan belajar dan muzakarah pada khair kewajiban dan seumpama itu peranan masjid, ya. Itu. Kemudian masalah mendahulukan jual beli, mendedahkan jual beli masjid Abu Qum, dibuka dia punya barang. Macam mana nak beli ni? Ya, jawab telah berkata ulama dalam hadis dalam masalah 28 yang menunjukkan haram berakad jual beli dalam masjid, maka mendedahkan jualan ni dalamnya lebih-lebih lagi. Akad tak boleh, akad dia dorang ni kan, ini buka terus, meja dalam masjid buka dia punya apa, serban ni, dia kata ingatkan apa, batu permata share dia ni original punya macam-macam habis tu. Haram hukum tu, tiada khilaf ni, kerana menghinakan masjid, tempat sujud kau buat berniaga, tak tempat lain ke, ya. Dan menyempitkan orang ibadat pula, dah pergi berkumpul dengan ramai itu, mana mengganggu, dan mengambil tempat ibadat, ya, seramainya dengannya dengan zalim, tak betul makna. Dan satu lagi masalah 232, berlingkungan duduk dalam masjid Abu Qum, ya, dia buat segerup-segerup. Nak tanya apa bahasan di sini? Ya, saudaraku, pada satu pasanya pada zahir hadis dalam masalah 28 itu menunjukkan tiada boleh orang-orang duduk berlingkungan macam syair tadi kan, seorang dengar, kerana ilmu atau zikir telah asal tengok gitu. Majlis tu tak semayang di masjid, tak boleh buat lingkungan halakat zikir, halakat majlis ilmu, tak boleh. Macam tu asal dia, bukan, tengok ini. Dan sumpah dalam masjid pada hari Jumaat dahulu daripada sembahyang, ya. Kerana demikian itu menyempitkan tempat bagi orang yang datang sembahyang Jumaat. Dan apa tu, yang saidianya pada Jumaat itu apabila duduk dalam masjid, biarlah bersap-sap menghadap imam, ya, pada khutbah hari, dan membetulkan belakangnya dan sembahyang. Adapun jikalau lain daripada Jumaat, harus orang duduk berlingkungan dahulu daripada sembahyang. Kerana apa? Mengaji dan zikrullah dan sebagainya. Kena ada hadis meriwayatkan Nabi SAW membuat mengajar orang-orang duduk berlingkungan di sekelilingnya, mana dalam masjid, atau di antara hukum masjid. Kemudian babu ma jaa fil masjid allazi usisa 'ala taqwa. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Inna khairal antum. Alhamdulillah. Allah Karim.